Natasha Senai, anak Antoni. Kami dari Sekolah Kebahasaan Semak Selangau. Pada hari ini, kami akan menunjukkan satu eksperimen yang bertajuk sarung tangan melalui tindak balas kimia. Objektif untuk eksperimen ini ialah untuk menguji tindak balas antara cuka dan soda bikarbonat kepada pengembangan sarung tangan. 3 pemboleh ubah eksperimen ini ialah: 1. Pemboleh ubah dimalarkan, saya sarung tangan dan botol mineral. 2. Pemboleh ubah bergerak balas, pengembangan saya sarung tangan. Dan 3. Pemboleh ubah dimanipulasi, jumlah cuka dan soda bikarbonat. Hipotesis untuk eksperimen hari ini ialah jika cuka dicampurkan dengan soda bikarbonat, gas karbon dioksida akan terbentuk dan menyebabkan sarung tangan mengembang. Langkah keselamatan yang perlu diambil semasa menjalankan eksperimen ini ialah mesti diawasi oleh guru dan memakai pakaian sesuai seperti cermin mata makmal, kot makmal, sarung tangan getah serta pengudaraan yang sesuai. Bahan yang diperlukan untuk menjalankan eksperimen ini ialah 1 botol cuka dan 1 bekas soda bikarbonat. Manakala bahan yang diperlukan ialah 1 bika 500 ml, 2 corong turas, 2 botol plastik 500 ml, 1 sudu plastik dan 2 sarung tangan plastik. Selamat datang ke Makmal Misteri Sains. Hari ini kita akan menghidupkan sarung tangan hantu. Tapi bukan dengan sihir, melainkan dengan Sains. Hai, saya Cuka, asid kuat dari dapur. Bila saya marah, saya mendidih. Dan saya soda bikarbonat, tenang dan berakali. Tapi jangan campur kami berdua tanpa persediaan. Tapi kalau dicampur, boom! Kami tunjuk sekarang. Sebelum kami teruskan, jom kita dengar apa kata sarung tangan hantu. Aku kosong, aku lemah, aku perlukan kuasa gas. Mula-mula, tuangkan cuka ke dalam bika untuk disukat sebanyak 110 ml. Kemudian, tuangkan cuka yang telah disukat tadi ke dalam botol mineral dengan menggunakan corong turas. Kemudian, masukkan 1 sudu besar soda bikarbonat ke dalam 1 jaring sarung tangan plastik dengan menggunakan corong turas. Pasangkan ujung sarung tangan ke mulut botol dengan berhati-hati tanpa menjatuhkan soda bikarbonat ke dalam botol terlebih dahulu. Jatuhkan soda bikarbonat ke dalam satu sarung tangan tadi secara perlahan ke dalam botol plastik 500 ml. Sebelum itu, kawan-kawan sila perhatikan apa yang akan terjadi kepada sarung tangan ini nanti. Tengok, sarung tangan mengembang. Wah, aku hidup. Gas karbon dioksida telah memberi aku nyawa.
dengan botol yang kedua pula. Kita ulang langkah tadi dengan memasukkan cuka dengan cukatan 120 ml. Kemudian, tuangkan cuka tadi ke dalam botol plastik dengan menggunakan corong turas. Kemudian, masukkan 2 sudut plastik soda bikarbonat ke dalam 1 jari corong tengah plastik dengan menggunakan corong turas. Kemudian, pasangkan ujung sarung tangan ke mulut botol dengan berhati-hati tanpa menjatuhkan soda bikarbonat ke dalam botol terlebih dahulu. Letakkan soda bikarbonat ke dalam sarung tengah plastik tadi secara perlahan-lahan ke dalam botol plastik 500 ml. Kawan-kawan, sila perhatikan sekali lagi apa yang akan terjadi kepada sarung tangan ini. Boom! Kenapa sarung tangan batang botol kedua boleh meletup, Sima? Pertambahan kuantiti cuka dan soda bikarbonat menyebabkan lebih banyak gas karbon dioksida terhasil sehingga menyebabkan sarung tangan meletup. Tapi, kenapa sarung tangan pada botol pertama tadi tidak meletup, Nan? Pada botol yang pertama tadi, bilangan cuka dan soda bikarbonat yang kita gunakan telah mencukupi hanya untuk sekedar mengembangkan sarung tangan dan tidak menyebabkan ianya meletup. Tinabalan antara cuka yaitu asid dan soda bikarbonat yaitu alkali menghasilkan bahan baru yaitu gas karbon dioksida. Gas itu memenuhi ruang dalam botol dan naik ke sarung tangan dan menyebabkan sarung tangan mengembang. Ini membuktikan bahawa gas hasil tinabalan boleh menyebabkan tekanan pergerakan. Jadi, hipotesis tadi diterima, yaitu jika cuka dicampurkan dengan soda bikarbonat, gas karbon dioksida akan terbentuk dan menyebabkan sarung tangan mengembang. Ingat, sains itu bukan menakutkan, ia menakjubkan. Dengan bahan dapur yang murah dan mudah, kita boleh tunjukkan keindahan sains dalam cara yang menyeronokkan dan kreatif. Sains itu seram. Mari kita lepas. BUT, buat uji coba. Apakah kegunaan eksperimen ini dalam kehidupan seharian kita, Sima? Gas karbon dioksida digunakan untuk mengembangkan adonan dom untuk membuat roti. Ya, betul tu. Ianya juga digunakan dalam alat keselamatan beg udara, kereta. Kami dari Sekolah Kebangsaan Selangor. Terima kasih.